أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الكتاب الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi kita diberikan kesempatan sehinggalah pada hari ini sudah masuk pada Ramadan yang ke-22 dan bermakna juga siri pengajian ataupun siri tadabbur Al-Quran edisi Ramadan sudah masuk pada siri ke-22. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan kongsikan satu lagi ayat untuk sama-sama kita tadabbur, iaitu pada surah Al-Ahzab ayat 56. Mari sama-sama kita baca pada ayat yang kita akan tadabbur pada waktu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi SAW. Pertama sekali, sudah pasti ayat ini adalah ayat yang selalu kita dengar. Khususnya bagi kaum muslimin, setiap kali hari Jumaat, solat Jumaat, pasti kita akan mendengar ayat ini. Dan ayat ini sebenarnya adalah ayat yang sememangnya semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu memahaminya dengan terperinci. Kerana bila melihat kepada keadaan dan situasi, ramai di kalangan kita yang masih lagi kurang faham mengenai ayat ini. Jadi sebab itu ada anjuran untuk kita sama-sama tadabbur Quran, khususnya pada ayat ke-56 surah Al-Ahzab ini, supaya yang mana bila ataupun setiap kali kita mendengar ayat ini, ada sesuatu yang kita punya apa ya, sensitivity pada diri kita. Saya selalu nak sebut benda ni sebenarnya. Kadang-kadang kan, yang ni yang saya nampak ini sekadar pemerhatian. Ketika mana, ni khusus untuk orang lelaki lah, untuk kaum muslimin. Ketika mana waktu khatib berkhutbah dan juga waktu Bilal menjemput khatib untuk naik ke atas mimbar. Di sana adanya perintah untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Tetapi kebanyakan di kalangan jemaah, mereka membiarkan ataupun tidak menyahut seruan itu. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kadang-kadang tu sampai Tok Bila tu sebut ulang 3 kali. Jadi sebab itu hari ini saya nak bagi tahu. Hari ini perlu untuk kita faham pada ayat ini, supaya kita menjadi
umat Nabi Muhammad SAW yang tak pernah tertinggal walau sesaat dalam hidup kita tidak memuliakan Nabi SAW. Baik. Jadi kita terus fokus kepada ayat. Ayat ni dia ada dua bahagian ayat. Okay, cuba perhatikan ya. Seperti biasa suka untuk saya kongsikan pemahaman pada konteks ayat supaya kita dapat lebih memahaminya. Pertama sekali, ayat ini dimulai dengan uslub taukid. Taukid ni maksudnya penegasan. 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 Ataupun pendekanan, whatever lah. Yang penting, ayat ini dimulai dengan haraf taukid inna ni. Okey. Yang membawa maksud sesungguhnya. Jadi apa yang ditegaskan di sini? Iaitu yang pertama sekali diberitahu bahawa Allah, dan yang kedua malaikat yusalluna 'alan nabi. Subhanallah. Perhatikan. Kalimah yusalluna ini dalam bentuk kalimah fi'il mudhari'. Fi'lul mudhari'. Mudhari'. Okey. Apa benda pula fi'il mudhari' ni? Jadi bentuk dia, bentuk kalimah tu yusalluna, makna dia berselawat. Tapi apa makna berselawat itu? Tapi cuma saya nak kongsikan dulu pada part pertama ni sampai sini. Ini adalah bahagian ayat yang pertama, iaitu terdapatnya ayat yang berbentuk penegasan, yang mana intipati penegasan itu memberitahu, baik, apa dia? Pertama, Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Itu poin pertama. Dan bukan saja Allah, malaikat juga berselawat ke atas Nabi SAW. Okey, jelas dah kat situ. Itu part yang pertama. Kemudian part yang kedua kat sini, ayat yang berbentuk an-nida, seruan. Kat sini jelas ya, seruannya ialah kepada siapa? Kepada orang beriman. Seruannya kepada orang beriman. Jadi apa intipati seruannya? Okey, di sini. Perhatikan. Kalimah sallu ni, dia adalah kalimah yang disebut dalam bentuk fi'il amar. Bila fi'il amar maknanya apa? Perintah. Jadi apa perintahnya? Yang pertama, perintah berselawat. Okey, boleh. Satu. Yang kedua, juga ada perintah wasallimu. Dia juga dalam bentuk fi'il amar. Perintah apa ni? Perintah ucap selamat ke atas Nabi SAW dengan ucapan taslima. Okey, kalimah taslima kat sini, okay, kita sebut sikit bahasa Arab. Bentuk kalimah ni dia berada pada kedudukan kalimah sebagai maf'ul mutlak. Apa benda pula maf'ul mutlak ni? Baik, tak apa, kita sebut secara ringkas saja. Nak detail kena belajar bahasa Arab. Maf'ul mutlak. Okey. Bila sebut tentang maf'ul mutlak ni, dia berfungsi untuk memberikan penekanan. Penekanan. Jadi apa penekanan kat sini? Wasallimu tasliman. Dan ucapkanlah salam penghormatan dengan ucapan selamat yang sebenar-benarnya. Itu maksud dia. Maksud dia kat sini ialah dengan ucapan selamat yang sebenar-benarnya. Okey, begitu Okey, dapat konteks ayat kat sini. Jadi dia ada dua bahagian lah. Satu ayat yang berbentuk taukid, penegasan. Yang kedua adalah ayat seruan, yang mana intipati seruan itu ialah perintah berselawat dan juga perintah mengucap selamat ke atas Nabi SAW. Okey, habis. Boleh kat sini? Okey, itu yang pertama. Jadi sekarang kita nak memahami pada ayat ini. Dan terus terang saya sebut ada dua kalimah yang akan menjadi perbincangan. Dan perbincangan ini adalah perbincangan yang memerlukan kepada kesungguhan dalam memahami bahasa Al-Quran.
Okey, perhatikan kat sini ya. Kalimah yusalluna dengan kalimah sallu. Okey. Kedua-dua kalimah ni, perhatikan. Bagi yang ada asas bahasa Arab, barangkali dia lebih mudah untuk faham. Kalau tak ada pun, it's okay. Kita akan belajar sama-sama. Kedua-dua kalimah ni, dia berasal dari perkataan yang sama, iaitu solat. Dia berasal daripada perkataan yang sama, iaitu solat. Solat ni sebenarnya, kalau kita nak terjemah dia secara harfiahnya, solat ni membawa maksud solat. Dan dia juga boleh membawa maksud selawat. Macam mana nak beza solat dengan selawat? Okey, yang ni saya bagi poin ringkas je. Cuba tengok pada ucapan lafaz niat kita. Kita ambil lah solat apa ya. Sekejap, saya padam. Saya nak cari space. Okey, saya ambil kat sini lah. Kita ambil solat subuh lah. Usolli. Solli fardhu subhi. Rak'atain. Makluman lillahi ta'ala. Betul, lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Okey. Cuba tengok pada kalimah usolli ni. Kalimah usolli ni juga, dia diambil daripada perkataan yang sama juga. Solat juga. Tapi, pada lafaz niat ini, usolli ni, dia membawa maksud solat. Sahaja aku solat, ataupun sahaja aku sembahyang. Kenapa? Okey, saya gunakan warna lain supaya kita boleh tengok kat sini. Ini kita belajar bahasa Arab sikit ya. Dekat sini, apabila kalimah solla ataupun kalimah yang berkaitan dengannya, kat sini kalimah usolli inilah. Okey. Disebut menggunakan haraf ni, lillahi, lam. Lillah ni dia ada dua kalimah. Dia ada dua kalimah iaitu lam, kemudian tambah lafaz jalalah. Okey. Bila kalimah solla, ini saya nak bagi ringkasan ya, solla, kemudian disusuli dengan lam. Lam ni haraf jar. Dia membawa maksud solat. Okey, jelas tak? Saya bagi satu lagi contoh supaya kita sama-sama faham. Saya bagi satu lagi contoh. Contoh dia lafaz selawat lah. Contoh dia Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Cuba tengok kalimah kat sini. Kalimah yang membawa, diambil kalimah salli ni, dia membawa maksud selawat. Kenapa dia diterjemah dengan selawat bukannya solat? Kerana apabila kalimah solla kemudian disusuli dengan ala, maka ia bermaksud selawat. Tetapi jika kalimah solla disusuli dengan lam amar di bawah ni, dia membawa maksud solat. Okey. Saya gunakan kalimah asal ya, solat. Tapi dalam ayat ni digunakan lafaz usolli lah dalam bentuk fi'il mudhari'. Macam ni kalimah solli ni pula, dia memang daripada asal solat ni, tapi dalam bentuk fi'il amar. Okey, yang ni mungkin agak complicated lah bagi siapa yang tak ada asas bahasa Arab. Tetapi dia punya point dia ialah macam mana kita nak membezakan yang lafaz solat itu membawa maksud solat dengan membawa maksud selawat. Macam tu. Jadi, dalam ayat ni cuba tengok.
Innallaha wa malaikatahu yusallu ala. Jadi bila guna ala maksudnya apa? Selawat. Boleh? Sama juga ya ayyuhallazina amanu sallu alai. Kat sini ada dua. Ala, kemudian ditambah domer huwa kat situ. Jadi jadi alai. Ini pun perlu asal bahasa Arab juga ni. Okay. Jadi tengok. Apabila disusuli dengan ala, maka maknanya selawat. Boleh? Begitu. Jadi dalam ayat ni solat ke selawat? Dalam ayat ni maksud dia selawat. Bukannya solat. Okey. Itu uh, penjelasan berdasarkan konteks bahasa. Sebab apa? Saya pernah menonton satu video yang mana video tu memaparkan non-Muslim di Amerika Syarikat. Mereka mendakwa kenapa Allah dan malaikat solat kepada Nabi. Mereka ambil hujah daripada ayat ni lah. Kemudian ada seorang pendakwah ni, dia perbetulkan. Salah tu. Jadi dia pun beritahulah. Di dalam bahasa Arab, apabila kalimah itu disusuli dengan kalimah ala, dia tak membawa maksud solat, tapi membawa maksud selawat. Jadi saya tengok, bagus lah. Tapi rupa-rupa bila disemak latar belakang pendakwah itu memang seorang yang hebat lah kan. Jadi ada kepentingan kat sini kita mempelajari bahasa Arab. Sebab tu memang saya sendiri pun mengajar bahasa Arab dah lama dah lebih 10 tahun dah. Dan sememangnya di Akademi Azharawi kita ada 4 level kelas daripada peringkat basic, kemudian peringkat pertengahan sampailah peringkat yang tertinggi kita belajar I'rab Al-Quran. Tu. Tapi tak apalah. It's okay. Cuma saya nak memberikan galakan supaya untuk belajar bahasa Arab. Tak kisah belajar dengan siapa pun, yang penting dia kena ada, yang pertama sekali niat. Apa niat kita belajar bahasa Arab? Sebab ini pengalaman saya lah dalam mengajar. Ada orang dia belajar sekerat jalan je. Sebab apa? Susah. Kalau susah itulah yang menghalang kita daripada mendapatkan manfaat daripada Al-Quran, maka ia satu kerugian yang teramat-amat sangat. Kenapa? Saya nak beritahu kita ni orang Melayu di Malaysia ni dah mengamalkan ajaran Islam ni dah berkurung-kurung, dah berketurunan-keturunan dah. Dan ianya memberi advantage untuk kita belajar bahasa Arab. Sebab boleh kata hampir setiap hari 70% yang keluar daripada mulut kita ialah bahasa Arab. Khususnya daripada solat itu sendiri. Sedangkan ada orang di luar sana yang mereka bukanlah orang Islam dan berada dalam komuniti yang bukan Islam. Dan bila mereka masuk Islam, mereka kena belajar bahasa Arab. Dan mereka boleh belajar bahasa Arab dan mahir bahasa Arab. Jadi kita kena rasa terpukul dengan apa yang dilakukan itu. Kerana apa? Jika kamu adalah seorang Islam, maka bahasa Arab itu bukan bahasa asing bagi kamu, kerana bahasa Arab adalah bahasa ibadah kamu. Jadi sebab tu saya selalu peringatkan, tolong jangan meletakkan mindset kita hari ni belajar terus pandai. Dah, bahasa Arab ni proses. Kita perbetulkan niat kita. Niat aku belajar bahasa Arab, aku nak faham Quran. Dan insya-Allah saya yakin dan ramai di kalangan pelajar-pelajar saya yang pada mulanya dia rasa macam agak susah nak belajar, tetapi bila tukar niat, perbaharui niat aku belajar untuk faham Quran, yang beri kefahaman adalah Allah Ta'ala. Jadi rugilah kita kalau belajar hanya sekerat jalan sahaja. Jangan jadikan kesusahan bahasa Arab itu penghalang untuk kita memahami ilmu, khazanah ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Okey, cukup kat situ. Boleh? Okey, itu pada penjelasan bahasa peringkat pertama. Okey. Sekarang kita masuk pula penjelasan bahasa pada peringkat yang kedua. Okey. Terus pada kalimah yang saya nak kongsikan. Cuba tengok kat sini ya. Dan mungkin saya akan tengok, ambil terus kepada penjelasan tafsiran ayat. Okey, cuba tengok Dan pada kali ini saya memilih ada beberapa kitab tafsir yang kita gunakan untuk kita tadabbur, iaitu rujukannya daripada kitab tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Munir, Dr. Abbas Zuhairi, kemudian tafsir Al-Bisur. Baik, merujuk kepada ayat ni, ayat apa ni? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Okey. Dekat sini ada 2 poin
Yang berselawat itu yang pertama Allah dan yang kedua adalah malaikat. Apa makna Allah Ta'ala berselawat? Apa makna malaikat berselawat? Kat sini poinnya saya dah beri dah. Yang pertama dan yang kedua. Bila sebut Allah berselawat, selawat tersebut dengan makna merahmati. Maksudnya Allah Ta'ala kurniakan rahmatnya. Dan yang kedua, meredai, iaitu mengurniakan keredaannya ke atas Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Tak sama, ha, tak sama selawat Allah ke atas Nabi dengan selawat selain dari Allah. Maksud saya, selawat daripada manusia ke atas Nabi ataupun selawat daripada malaikat ke atas Nabi SAW tak sama dengan apa yang Allah Ta'ala selawat. Itu ringkasnya begitu. Jadi kalau Allah Ta'ala, maksud yusalluna di sini, untuk lafaz Allah, maknanya ialah merahmati dan meredai. Tepat ke situ? Tapi bagi lafaz malaikah, malaikatu yusalluna. Maksud selawat bagi malaikat itu ialah para malaikat berdoa, yakni ad-du'a. Dan juga yang kedua ialah beristighfar. Maksudnya para malaikat memohon keampunan buat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya para malaikat berdoa minta kepada Allah, Allah ampunkanlah dosa Nabi. Begitu. Itu makna selawat bagi malaikat. Nampak tak? Dalam satu ayat ada dua maksud yang berbeza. Subhanallah. Kenapa hal ini berlaku? Inilah salah satunya kelebihan bahasa Arab. Jadi sebab tu perlu kita kena belajar. Okey. Jadi saya membuat rujukan tambahan kan. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Abu Aliyah menyebutkan apa makna selawat Allah Ta'ala ke atas Nabi. Maksudnya ialah as-sana'u. As-sana'u. Sana'u. Maksudnya pujian. Maksudnya selawat Allah Ta'ala itu ialah salah satu bentuk pujian Allah Ta'ala ke atas Nabi Muhammad SAW. Okey, kemudian apa makna selawat para malaikat ke atas Nabi SAW? Ia adalah ad-du'a. Seperti juga disebut dalam tafsiran ni lah, dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi ad-du'a ni maksudnya apa? Doa. Iaitu para malaikat mendoakan ke atas Nabi. Apa dia? Berdoa minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dan sebagainya. Okey. Begitu juga yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila menyebut tentang Allah berselawat, maksudnya apa? Allah Ta'ala memberi keampunan dan juga mengurniakan rahmat ataupun kasih sayangnya ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga Ibnu Abbas memberitahu tafsiran pada selawatnya malaikat ke atas Nabi SAW, iaitu dengan malaikat itu memohon kepada Allah supaya memberi keberkatan ke atas Nabi SAW. Nampak tak? Bila mana kita merujuk kepada tafsiran ayat, kita akan dapat input yang sangat luas pada ayat yang kita sedang tadabbur. Okey. Boleh kat situ? Jadi saya kongsikan beberapa tafsiran lah supaya kita nampak. Dan jelas kita kat sini mengenai apa maksud Allah berselawat ataupun malaikat berselawat. Walaupun lafaznya sama tetapi pengertiannya berbeza. Kalau Allah Ta'ala selawat maksudnya pujian. Kalau Allah Ta'ala berselawat maksudnya Allah kurniakan apa? Kurniakan keberkatan, kurniakan rahmat. Itu kalau Allah Ta'ala berselawat. Tapi kalau malaikat berselawat maksudnya doa. Okey, begitu. Kemudian habislah poin yang pertama. Tafsiran pada sambungan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Jadi kat sini ia merujuk kepada siapa ni? Golongan mana ni? Allazina amanu, orang beriman. Jadi beriman, orang beriman berselawat
iaitu dengan makna memuji dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Itu maksud selawat bagi manusia. Jadi kita hari ini bila tanya balik mengenai selawat ini, berapa banyak kita berselawat ke atas Nabi SAW? Adakah hanya waktu tertentu saja kita berselawat? Cuma pada ayat ni dia tak habis lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia ada 2 poin. Satu, selawat. Poin yang kedua, ucap selamat. Jadi maksud ucap selamat itu ialah mendoakan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada berdasarkan ayat ini, apa yang kita faham? Okey, saya padam dulu. Khusus bagi orang beriman, ya. Khusus bagi orang beriman. Sebenarnya dia ada 2 tuntutan. Apa dia? Pertama, iaitu berselawat. Dan yang kedua ialah ucap selamat. Okey, sebenarnya kalau kita cuba untuk memerhati pada pemahaman ayat ni, ia sebenarnya Allah Ta'ala telah berikan, kita panggil apa ya, panduan kepada kita semua. Apabila seseorang itu mendirikan solat, maka telah mencakupi pada perintah kedua-duanya. Sebab di dalam bacaan tasyahud, kita baca apa? Tahiyat tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika. Tu kita beri ucapan selamat tu. Assalamu alaika ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dipanggil sebagai selawat Ibrahimiyah. Okey, tetapi dalam tahiyat itu intipatinya ada kedua-dua. Adanya ucapan salam dan adanya ucapan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada dua-dua ni intipatinya. Maksudnya siapa yang jaga solat dia, dia sungguh-sungguh memahami pada solat dia, maka dia telah melaksanakan tuntutan yang terdapat pada ayat ini. Sebab itu, kalau kita selawat, kena sebutkan kedua-duanya sekali. Bukan hanya sekadar kita Allahumma salli ala Muhammad saja. Kena ada wasallam itu ataupun wasallim. Contoh macam kita habis bacaan doa kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nampak tak? Itu adalah ucapan selawat yang sempurna. Ada doa yang pertama sekali kita minta pada Allah agar Allah Ta'ala memuliakan Nabi. Kemudian Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada Nabi. Dan juga Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, sekarang ni jelas ke tak jelas pada ayat tu? Dan saya mengharapkan ia adalah sesuatu penjelasan yang memberi impak positif pada diri kita. Jadi 2 ayat ataupun 2 bahagian ayat yang terdapat pada ayat 56 ini adalah sesuatu yang patut sama-sama kita perhalusi. Jadi secara ringkas, saya nak sebutkan bahawa Imam Ibn Katsir menyebutkan ini satu benda yang perlu kita rasa ni. Kalau tak rasa, tolong rasa. Okey, saya akan berikan clue dia dulu. Cuba tengok kat sini ya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang 2 makhluknya. Pertama, malaikah. Yang ni makhluk langit. Disebut juga sebagai makhluk alam malakut. Yang kedua ni, allazina amanu. Yang ni makhluk dunia, bumi. Bolehlah mana bumi ke dunia ke. Okey. Jadi, saya tertarik apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir. Beliau menyebutkan bahawa ayat ni menggabungkan ataupun menyatukan ucapan selawat makhluk yang berada di langit
dan makhluk yang ada di bumi ke atas Nabi SAW. Apa maknanya? Ayat ni adalah ayat yang Allah Ta'ala nak paparkan, Allah Ta'ala nak jelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan makhluk ataupun kecil lagi skop di kalangan manusia ni, manusia yang paling mulia yang mendapat kedudukan tinggi adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu apa perasaan apa perasaan ni soalan saya lah, sama-sama kita tadabbur. Apa perasaan anda ketika berselawat? Adakah biasa saja? Biasa je Ustaz. Jadi hari ni saya rasa mungkin ia akan memberi kesan pada diri kita kalau kita memahami pada konteks ayat ini. Apa tujuan ayat ni Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita? Jadi bila setiap kali kita berselawat, pertama sekali ayat ni diawali dengan penegasan yang menyatakan Allah Ta'ala juga berselawat ke atas Nabi SAW. Ialah dengan makna erti kata yang berbeza lah. Tapi persoalannya, kenapa Allah Ta'ala nak tunjukkan yang dia juga berselawat ke atas Nabi SAW? Baik, ini ringkasan yang mungkin ini yang terlintas pada fikiran saya lah. Berselawatnya Allah Ta'ala ke atas Nabi SAW itu satu bentuk pengiktirafan. Pengiktirafan. Siapa Nabi di sisi Allah Ta'ala? Allah Ta'ala panggil Nabi itu dengan kalimah Habibullah ataupun Habibur Rahman, kekasih Allah, kekasih Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Bila Allah Ta'ala sebut begitu, maknanya Nabi Muhammad SAW itu makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sebalik pengiktirafan tadi itulah bila Allah Ta'ala menyebutkan hal demikian. Dan ia juga merupakan satu bentuk tanda kasih Allah Ta'ala ke atas Nabi SAW. Yang mana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW ini tidak diberikan kemuliaan itu kepada makhluk-makhluk yang lain. Barangkali ya kepada para Nabi yang lain, para Rasul yang lain. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala menyebut pada ayat ini? Apa yang kita nampak pada ayat ini? Ini adalah ayat yang mana Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada seluruh alam siapa dia Nabi Muhammad SAW. Jadi apa kesannya? Cuba tengok. Apa penduduk Mekah buat pada Nabi? Apa penduduk Mekah buat pada Nabi? Cuba buat apa? Ada yang nak sampai tahap untuk membunuh Nabi SAW. Sedangkan semua makhluk baik di langit maupun di bumi ini berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi pada hari ini mungkin kita mulakan dengan pertanyaan. Kenapa perlunya kita berselawat dan juga mengucap salam ke atas Nabi SAW? Yang pertama tadi kita tahulah bahawa Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana cara Allah Ta'ala memuliakan Nabi SAW. Disebabkan apa? Disebabkan Nabi telah berjaya laksanakan tugas kerasulan. Bukan senang nak berdakwah. Umat akhir zaman, umat yang menghimpunkan segala penyakit-penyakit yang ada pada umat-umat terdahulu. Ni. Dan begitu juga ucapan selawat ini adalah merupakan salah satu tanda kasih Allah Ta'ala ke atas Nabi dan orang-orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi sebab tu hari ni kita kena rasa bahawa setiap kali aku berselawat ke atas Nabi SAW, ia memberi kesan kepada hati kita. Kenapa? Sebab tu bila kita lupa, kita cakap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Sebab dia boleh memberi kesan pada hati kita. Jadi sebab itu hari ni bila kita dah tahu, tolong amalkan selawat. Selawat ni ada macam-macam jenis selawat. Tapi selawat yang sempurna ialah selawat yang disertai bersama ucapan selamat. Okey.
Apakah yang boleh kita dapatkan rumusan dan kesimpulan daripada tadabbur ayat ini? Pertama sekali ialah seluruh alam memuliakan Nabi SAW. Jadi bagaimana pula umat Nabi SAW? Kita lah. Adakah kita berselawat ke atas Nabi? Bila kali terakhir kita selawat atas Nabi? Okey. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita supaya sentiasa mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebahagian kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan khusus buat Nabi SAW. Yang kedua, panduan dari selawat Allah dan para malaikat ke atas Nabi SAW. Orang yang dikasihi Allah, ini panduan dia, orang yang dikasihi Allah akan sentiasa mendapat rahmat dan keredaan Allah ke atas dirinya serta mendapat doa dari para malaikat. Doa apa ni? Di antaranya ialah doa malaikat kepada orang yang Allah kasihi ialah iaitu supaya Allah Ta'ala angkat darjat. Yang ini memuliakan. Dan yang kedua, mengampunkan dosa. Jadi itu adalah doa malaikat kepada hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala limpahkan rahmat dan keredaan dia, kemudian mendapat doa daripada malaikat iaitu makhluk yang tak ada dosa. Makhluk yang sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Jadi memangnya ada terdapat anjuran berselawat ke atas Nabi SAW. Kat sini sebenarnya saya listkan berdasarkan riwayat hadis Nabi SAW dan juga panduan. Iaitu Allah Ta'ala berselawat, yang ini mengurniakan rahmatnya 10 kali apabila sekali kita berselawat ke atas Nabi. Kan dalam hadis Nabi SAW menyebut man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawati. Orang siapa yang berselawat ke atas aku dengan satu selawat, Allah Ta'ala berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Jadi apa maksud dia? Dekat situ Allah Ta'ala memuji, mengurniakan kasih sayangnya kepada orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Kemudian juga disebutkan bahawa siapa paling banyak berselawat dekat tempat duduknya di akhirat dengan Nabi SAW. Okey, ini satu bentuk kelebihannya. Jadi perbanyakkan selawat. Dan wajib berselawat ke atas Nabi ketika dalam solat pada bacaan tahiyat akhir. Nampak tak? Bagaimana Allah Ta'ala muliakan Nabi dengan cara sebegitu. Dan akhir sekali, orang yang paling kedekut adalah apabila disebut nama Nabi, dia tidak berselawat. Kita banyak lagi lah hadis-hadis lain ni. Cuma ni setakat yang saya nak kongsikan di dalam ruangan buku tadabbur ini. Okey. Dan akhir sekali ialah ucapan selawat ke atas Nabi SAW, tanda kasih Allah buat kekasihnya. Jadi begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, seharusnya perbanyakkan ucapan dan perbanyakkan selawat dan ucapan salam ke atas Nabi SAW, sebagai tanda terima kasih, cinta dan penghargaan di atas segala pengorbanan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah. Jadi sudah pastilah kalau hari ini kita mengaku umat Nabi SAW tapi tidak selawat ke atas Nabi, maka kita ni orang yang kedekut. Orang yang paling kedekut ialah bila sebut nama Nabi dia tak selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Apa yang kita boleh dapat daripada tadabbur ini, tolong kongsikan dalam diari tadabbur pada muka surat sebelah. Dan apakah kosakata tambahan? Kaedah tadabbur yang boleh kita duplicate, yang boleh kita tiru versi, dan juga yang paling penting, apa tindakan setelah kita tadabbur dan dapatkan refleksi daripada ayat ini. Okey. Sedikit panduan tadabbur lah ya. Kemahiran bahasa Arab memberi lebih penjelasan pada ayat yang ingin ditadabbur. Jadi dapatkan bimbingan untuk dapatkan hasil tadabbur yang optimum. Jadi sebab tu kena cabar diri. Kalau hari ni dah belajar tapi tak faham-faham, jangan berhenti. Teruskan belajar. Sambung balik pelajaran tersebut. Jangan kalah dengan hasutan iblis yang tak suka untuk kita faham Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu. Yang baik datang daripada Allah, kurang lemah kerana ilmu dan penyampaian saya. Jadi kita tangguh dengan membaca kafaratul majlis dan surat Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.